ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan mulakan dengan surah Shaf, dan di hujung insyaallah kita akan sambung juga dengan sekitar dua hadis sambungan kepada pembacaan kita kepada kitab 70 hadis tentang jihad yang dihimpunkan oleh Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari. Surah As-Saff, teman-teman sekalian, surah yang ke-61 dalam Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah kita baca sama-sama dulu beberapa ayat, mengambil keberkatan dan juga pahala insyaAllah. Satu huruf akan dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, satu kebajikan yang diganda dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء
بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Surah As-Saff, surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda berhijrah ke Madinah. Surah ini As-Saff memberi makna barisan, Saff, dan dimaksudkan di sini iaitu barisan atau saf di medan peperangan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkan dalam ayat yang keempat bahwasanya dia menyintai orang-orang yang berjihad di jalan dia safan, dalam keadaan bersaf, bersaf, bukan dalam keadaan berterabur, bukan dalam keadaan bahasa kita sebut cempera, mesti ikut peraturan, mesti ikut arahan panglima perang. Nanti kita sampai ayat yang keempat nanti ni kita akan cerita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur saf di medan perang. Surah ini merupakan di antara surah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbih. Dalam satu hadis tuan-tuan sekalian, hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra al-musabbihat qabla an yarqud. Sesungguhnya, kata Irbad bin Sariyah, Nabi sebelum tidur dia membaca surah Al-Musabbihat, iaitu surah-surah yang ada tasbih, yang mulai dengan tasbih. Kata ulama, wa yaqul, dan Nabi sebut, Nabi bersabda, fihinna ayatun khairun min alfi ayatin. Dalam celah-celah surah Al-Musabbihat ini ada 7 semua, sekali kita akan sebut. Ada satu ayat yang menyamai ataupun yang lebih baik, bukan menyamai, khairun kata Nabi, yang lebih baik daripada 1000 ayat. Dan satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Qala At-Tirmizi hasanun gharib. Kata Imam Tirmizi, hadis hasan. Jadi surah Musabbihat ini ada 7, iaitu surah Isra. Surah Isra mula dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kemudian surah Al-Hadid mula dengan subhanallah. Kemudian surah Al-Hash, itu yang ketiga. Yang keempat surah Saff, surah yang kita baca ini. Kemudian yang kelima surah Al-Jumu'ah. Yang keenam surah At-Taghabun. Dan yang paling pendek surah Al-A'la, Sabbihis marabikal a'la. 7 semua Nabi baca sebelum tidur. Kemudian ayat yang mana satu yang Nabi sebut dalam surah-surah Musabbihat ini, ada satu ayat khairu min alfi ayatin, yang lebih baik daripada 1000 ayat. Kata Imam Ibn Katsir, ayat itu ialah ayat yang ketiga dalam surah Al-Hadid. Wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awwal wal akhir wal zahiru
wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kata Imam Ibn Katsir, itulah ayat yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun min alfi syahrin. Dia berada dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid salah satu daripada surah yang bermula dengan tasbih, subhanallahi ma fis samawati wal ard. Jadi sebab itu ada setengah pengamal-pengamal pengubatan Islam ini dia akan guna ayat ini. Ayat huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Kerana ayat ini merupakan ayat yang mempunyai kelebihan yang tersendiri. Itu tuan-tuan sekalian berkenaan dengan surah Al-Musabbihat. Kerana surah As-Saff yang kita baca ini dia termasuk dalam senarai 7 surah Al-Musabbihat, surah yang mula dengan tasbih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Al-Irbad bin Sariyah, Nabi membacanya sebelum tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi, bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di langit dan juga di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah, yakni Allah, Tuhan yang maha perkasa, yang tidak ada mana-mana kuasa yang boleh menewaskan dia. La ghaliba, la ghalib, tidak ada yang boleh menewaskan dia. Itu mana Al-Aziz. Al-Hakim, lagi maha bijaksana dalam penciptaan dia, dalam ketentuan dia, dan juga dalam syariat. Apa makna tasbih? Ada dua tafsiran ulama. Sebagian ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tasbih ini ialah sekalian makhluk ini mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dalam kedudukan mereka menjadi dalil kepada kekuasaan Allah. Seolah-olah macam mereka ni sentiasa bertasbih kerana siapa-siapa yang merenung mereka maka akan sampai kepada pencipta mereka. Jadi sebab itu dalam Al-Quran, dalam ayat yang cukup banyak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita manusia ini supaya merenung alam ini. Karena apabila kita merenung, memerhati alam ini diciptakan oleh Allah. Di antara fungsinya adalah untuk menjadi dalil, menjadi alamah kekuasaan Allah. Jadi sebab itu dinamakan alam. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, bila kita baca dalam suratul Fatihah, kita akan baca di antara ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, segala kebesaran adalah layak bagi Allah, hanya layak bagi Allah. Kenapa Allah ini berhak dipuji? Karena Rabb, dialah pencipta Al-Alamin, sekalian alam. Al-Alamin ini iaitu al-makhluqat. Kalau kita baca dalam tafsir, apa kalimah yang alim ulama guna untuk mentafsirkan alam? Kata mereka al-alam iaitulah ma siwallah, apa yang selain daripada Allah. Yang bukan alam ini Allah Ta'ala saja, yang lain semua alam. Jadi yang dimaksudkan dengan alam itu adalah al-makhluqat, makhluk. Maka timbul pula persoalan, kenapa makhluk ini dipanggil alam? Maka kita kena tengok alam ini apa makna dia dalam bahasa Arab. Al-alamu, dia daripada perkataan alamatun. Yang alamatun makna tanda. Kenapa alam, kenapa makhluk, sekalian makhluk ini, sama ada manusia ke, jin ke, haiwan-haiwan ke, ataupun pokok-pokok, batu-batu dan sebagainya, bintang, matahari, semuanya alam. Makhluk dinamakan alam karena dia menjadi alamat kepada pencipta. Jadi sebab itu siapa saja yang merenung kejadian alam ini, saya akan sampai dia kepada Allah.
dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil alam yang begini luas terjadi dengan sendiri tanpa ada pencipta. Dan mustahil Allah Taala mencipta tanpa ada tujuan. Terutama sekali manusia ini satu-satunya makhluk yang boleh belajar tentang alam ini. Saintis sendiri pun mereka teropong, mereka cari, tak ada makhluk macam manusia ini, sehingga mereka menyebutkan kalaulah alam yang begini luas ini tidak ada yang namanya insan, maka dia menjadi seumpama pentas opera ataupun teater, berlakon bukannya main hebat dari pentas lakonan, tapi tengok di kerusi penonton kosong. Hanya manusia saja yang ditemui setakat sekarang ini, yang hidup di atas muka bumi ini, yang boleh belajar tentang alam ini, yang boleh mengenali. Dan begitulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tak kala Allah Ta'ala nak membuktikan kepada Nabi Adam AS kehebatan, dan kepada malaikat kehebatan makhluk yang dilantik jadi khalifah yang namanya Adam dan anak cucu ini, bila Allah Ta'ala nak tunjuk di mana lebihnya Adam ini, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajar Adam nama-nama sekalian. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, kita hidup di atas muka dunia ini, anugerah yang kita kena guna sungguh-sungguh ialah akal. Dan dalam Quran, akal ini dia bukan di otak. Itu yang kita kena mengaji sungguh-sungguh tu. Bila kita tak mengaji Quran, kita ini sedang berhadapan dengan kesalahan yang paling berat, iaitu berfikir dengan otak, tidak berfikir dengan hati. Mengguna, dipanggil otak. Sebab itu orang barat, bila dia berfikir dengan otak, dia banyak berfikir, dia menjelajah sampai ke angkasa sana, dia belajar sampai ke alam lautan, dia lebih mengetahui banyak daripada kita, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tahu ilmu sains, tapi tidak sampai dia kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa akal ini dia adalah fungsi hati. Walahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka dikurniakan dengan hati, tapi mereka tidak berakal dengan hati mereka. Itu kita kena bahas waktu lain tuan-tuan sekalian. Karena surah Shaf ini kita nak fokuskan kepada masalah tugas kita untuk memberi, kalau tak sepenuh pun kena ada masa, kena ada duit kita, kena ada sikit tenaga kita ni untuk agama, untuk jihad. Yang itu tujuan surah As-Saff Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, kita tak akan mencapai kasih sayang Allah. Karena Allah Ta'ala menyebutkan ayat yang kita baca tadi, dia kasih kepada orang yang berperang di jalan dia dalam keadaan saf. Jadi dua benda. Pertama, berperang, mana berjihad di jalan Allah. Yang kedua, berjihad dalam keadaan saf. Bukan ikut suka, ikut dan, tidak. Berjihad dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan tersusun rapi, dalam keadaan kita ada ketua yang mengarahkan kita, yang menentukan posisi kita. Jadi tuan-tuan dan sekalian, dalam satu hadis pun Nabi SAW menyebutkan Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pokok pangkal ialah masuk Islam. Pokok pangkal kamu itu, manusia ini, dia kena masuk Islam, iaitu mengucap kalimah syahadah. Tiang dia bila dah masuk Islam, tiang yang meneguh Islam itu adalah salat. Wa zirwatu sanamihi, dan kemuncaknya adalah jihad. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang berada dalam Islam, dia jaga sembahyang, tapi dia tidak ada masa ataupun tidak ada duit dia salurkan, tidak ada sedikit semangat dia berikan untuk jihad, dia tidak sampai kepada kemuncak agama. Dia tak, maknanya dia tidak orang kata apa, dia ada tugas yang dia abaikan. Jadi sebab itu, itulah surah As-Saff.
Dan sebagian mufassir menyatakan sabbaha lillah ini selain daripada sekalian alam ini bertasbih kepada Allah dalam makna dia menjadi tanda keagungan Allah. Macam kita duk sebutlah tuan-tuan sekalian ni, bila kita sebut alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, maknanya kita mengagungkan Allah dengan lidah kita. Tapi alam ini tak pernah putus, maka mengagungkan Allah dengan kedudukan mereka itu sendiri yang sentiasa menjadi petunjuk yang menjadi dalil kepada kekuasaan Allah, keagungan Allah. Dan pada masa yang sama ada juga mufassirin menyatakan selain daripada mereka itu menjadi tanda kebesaran Allah, mereka juga berzikir, bertasbih kepada Allah dalam bentuk tasbih tapi kita tak dengar. Hakikatnya mereka bertasbih. Yang mereka bertasbih tuan-tuan sekalian. Cuma Allah Ta'ala tak buka hijab. Dan di sana ada orang-orang yang Allah Ta'ala buka hijab untuk mendengar sekalian makhluk bertasbih kepada Allah. Maka macam mana bunyi tasbih sekalian makhluk itu? Maka para ulama menyatakan dalam, sebagian ulama kata iaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dan ada ulama menyatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sebab itu dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dalam bab berkenaan dengan sembahyang tahiyatul masjid, kita ini bila masuk dalam masjid kena sembahyang tahiyatul masjid sebelum duduk. Jangan terus kita duduk, makruh hukum dia. Asalkan wujud sembahyang, maka hilang makruh. Jadi sebab itu kalaulah kita sampai itu orang dah nak sembahyang fardu, kita terus saja sembahyang fardu, maka itu sudah dikira tahiyatul masjid. Kalau kita sampai itu orang dah azan tapi belum sembahyang fardu, kita sembahyang sunat qabliyah, itu juga dikira sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau kita datang lebih awal, belum masuk waktu, maka kita solat dengan niat khusus tahiyatul masjid. Tapi kata ulama, bagaimana kalaulah kita sampai di masjid dan kita tak boleh nak lakukan tahiyatul masjid? Contohnya di masjid air putus, keputusan air. Solat ini syarat sah dia mesti ada wuduk. Tapi nak ambil wuduk tak boleh. Sebab apa? Sebab air tak ada. Dan majlis dah nak mula dah. Nak buat macam mana? Sebagian ulama di antara Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Am-Tawalli, ni ulama-ulama fuhul, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kata mereka solat sebagaimana solat makhluk yang lain. Solat makhluk yang lain tu apa dia? Tasbih. Ini dipanggil qaul, ada qaul dalam mazhab Syafi'i. Oleh sebab kita tak boleh nak sembahyang dengan sembahyang kita manusia ini, jangan terus duduk. Sebaliknya bertasbih 4 kali sebelum duduk, iaitu sekurang-kurangnya lah. Oleh kerana kita tak boleh mengerjakan salat sebagaimana salatnya manusia, kita salat sebagaimana salat makhluk yang lain, iaitu tasbih. Sebelum duduk, ucapkan dulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, kata mereka. Itu dipanggil ada pandangan. Tapi bukan sebenar-benarnya. Saat lagi tuan-tuan duk kira masuk masjid, duk tasbih itu saja, tak sembahyang tahiyatul masjid. Ulama kata kalau tak boleh sembahyang tahiyatul masjid, tak boleh itu dengan sebab apa? Kerana tak cukup syarat. Tak boleh nak ambil wuduk. Tapi nak kena duduk dah. Wuduk mungkin saat lagi air ada, ataupun mungkin kita keluar daripada masjid itu berjumpa dengan air, tak boleh tayamum. Tayamum ni bila kita dah mengesahkan di sekitar kita tidak ada salat, tidak ada air, baru boleh tayamum. Air ada, cuma di masjid tak ada. Tapi kita nak kena duduk dah. Maka kata ulama untuk mengelakkan makruh, maka kita salat sebagaimana salat makhluk yang lain, iaitu tasbih.
Dan sebahagian ulama menyatakan tasbih sekalian makhluk, iaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini ada satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada seorang sahabat Nabi, dia datang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah." Dia mengadu kepada Rasulullah, dia ni sering kesempitan rezeki. Dia susah. Dia nak minta, "Ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah supaya saya ni murah rezeki?" Lalu dalam riwayat itu menyebutkan, Nabi kata dekat dia, "Maukah kamu aku ajarkan kepada kamu tasbih sekalian makhluk, di mana dengan sebab itulah mereka dikurniakan rezeki oleh Allah." Lalu Nabi pun sebut pada dia, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dan Nabi suruh dia baca pada setiap pagi 100 kali. Dalam riwayat itulah 100 kali. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam senarai zikir-zikir harian, ada ulama yang bagi petua dekat kita, setiap hari jangan tinggal 3 zikir, setiap satunya 100 kali, iaitu istighfar astaghfirullahalazim 100 kali, selawat 100 kali, dan la ilaha illallah 100 kali. Tapi ada ulama yang lagi banyak, ada 7. Ada 7. Sambung yang 3 tadi ni, ada 4 lagi. Iaitu yang keempat, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Yang kelima, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebelum tu, sebelum itu yang tadi tasbih sekalian makhluk, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali juga. Yang kelima, hasbunallahu wa ni'mal wakil 100 kali. Yang keenam, berapa tu? Yang pertama, istighfar 100 kali. Yang kedua, selawat 100 kali. Yang ketiga, tahlil la ilaha illallah 100 kali. Yang keempat, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Yang kelima, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang kelima, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 1 kali. Yang keenam, hasbunallahu wa ni'mal wakil 1 kali. Dan yang ketujuh, al-baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Dan ini merupakan amalan para ulama, warisan zaman berzaman. Bagi tuan-tuan yang nak beramal, boleh terus beramal. Tapi kalau nak beramal dengan bersanad, yang tu tuan-tuan boleh minta, insya-Allah boleh bagi, insya-Allah. Tapi kalau dah ambil itu, kena tak boleh tinggal. Hak 3 tadi pun ada sanad, mana sampai melalui semua. Dia panggil aulia Allah as-salihin. Rantaian tu sampai melalui aulia Allah as-salihin, sampai kepada Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Hasanul Basri, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rantaian, dipanggil rantaian aulia Allah as-salihin. Tapi kalau ambil itu tak boleh tinggal. Idza fata falyaqdi. Kalau tertinggal kena qada. Bukan qada ni jangan tanya dalil lah. Jangan tanya apa dalil Quran hadis sebagai ini, dia panggil sebagai ikatan, dia panggil. Ikatan dengan guru, dengan murid, itu saja.
Sama ada 3 ataupun 7. 3 pun ada, 7 pun ada, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan nak beramal ke 3 ataupun 7 ni pun, dia tak sampai sejam pun. Bahkan setengah jam pun rasa tak sampai. Tapi kena disiplin waktu mana. Biasanya tuan-tuan sekalian, pagilah. Kalau tuan-tuan nak beramal ni, apa-apa saja amalan, Nabi SAW pesan dekat kita dalam satu hadis tentang istiqamah. Nabi pesan, ista'inu bil rauhati bil ghadwati war rauhati wa syai'in min ad-duljah. Mohonlah pertolongan Allah untuk istiqamah dalam amalan ini dengan melakukannya pada awal pagi, hujung siang yakni petang, dan juga sebahagian daripada waktu malam. Itu kalau tuan-tuan nak istiqamah apa sajalah. Nak baca Quran ke, nak berzikir ke. Jadi tuan-tuan letak pada waktu tersebut. InsyaAllah boleh istiqamah. Tapi kalau sat waktu ni, biasanya tuan-tuan sekalian tak akan berjaya untuk istiqamah. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ada satu kitab. Dalam Imam Al-Ghazali ni dia bahagi 4. Kitab dia ada 4 suku. 10. Ada 40 tajuk semua. Bahagian yang pertama itu ibadat. Bahagian yang kedua itu adat, kehidupan seharian. Bahagian yang ketiga itu 10 perkara yang membinasakan. Mana sifat-sifat yang merosakkan hati. Yang hujung 10 perkara yang menyelamatkan. Jadi salah satu 10 yang awal itu, salah satunya Imam Al-Ghazali sebut al-aurat. Berkenaan al-aurat. Cuma orang Melayu ni sebut aurat ini, dia pemahaman dia itu dah lari sikit. Kerana dia faham wirid. Wirid ni wirid lepas sembahyang, wirid pagi petang dan sebagainya. Tapi Imam Al-Ghazali maksudkan aurat ini apa saja amalan yang dilakukan secara berjadual dengan istiqamah. Kalau tuan-tuan masukkan dalam aurat yang mana disiplinkan diri tiap-tiap hari, sembahyang berjamaah tak akan tinggal, maka itu wirid. Sembahyang berjamaah itu menjadi wirid, dia panggil. Begitu juga tuan-tuan berazam tiap-tiap hari tidak akan kurang daripada 10 rakaat rawatib, itu wirid. Dan malam, sembahyang malam pula tuan-tuan disiplinkan tidak kurang daripada 5 rakaat, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, itu jadi wirid. Dan begitu juga zikir-zikir yang kita sebut tadi. Kalau tuan-tuan berzikir sama ada 3 zikir tiap-tiap hari, itu jadi wirid. Itu makna al-aurat dia sebut dalam kitab dia, salah satu tajuk iaitu berkenaan dengan al-aurat. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan ingat kata kita ni bertasbih. Makhluk Allah Ta'ala ni, dalam 7 surah dalam Quran, Allah Ta'ala mulakan makhluk-makhluk ni, tuan-tuan sekalian, dia tak pernah berhenti bertasbih. Padahal kita dengan mereka ni, kita lagi tinggi martabat. Sehingga kan malaikat pun Allah Ta'ala suruh sujud pada Adam. Tiba-tiba makhluk yang tinggi martabat ini lebih segan daripada makhluk yang kurang martabat. Malaikat, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam satu hadis, tidak ada tempat di langit sana seluas tapak tangan ini, melainkan ada malaikat yang beribadah kepada Allah di atas sana. La yafturuna, tak pernah jemu, tak pernah berhenti beribadat, dan tak pernah jemu beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala sebut dekat kita ni, bukan sebut saja. Bila Allah Ta'ala sebut sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah sekalian makhluk dia yang berada langit dan bumi, menunjukkan Allah Ta'ala kata, kalau mereka makhluk-makhluk yang lebih rendah martabat daripada kamu bertasbih tak pernah putus, kamu pun kena lebih daripada itu sepatutnya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tasbih ini sebagian ulama menyatakan ibadat. Sabbahalillahi ani shalla lillah, menunaikan salat kepada Allah.
beribadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan masuklah. Mula-mula sekali, macam mana kita nak bertasbih pada Allah ini, mula-mula sekali iaitu dengan jaga ibadat yang fardu. Itu mula-mula sekali. Jaga semayang lah, semayang. Ada setengah di kalangan kita ni tuan-tuan sekalian, dia bila fardu ni dia buat sambil lewa. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab tak special. Dia tak special. Dia suka cari amalan-amalan yang mana dia ada khusus. Walaupun kita sebut dari tuan-tuan sekalian 3 zikir tadi itu, yang tu selepas sembahyang fardu. Selepas tuan-tuan jaga yang utama, yang fardu tu, baru betul. Kalaulah sebagai contoh tuan-tuan sekalian, kalaulah kita ini bangun qiyamul lail tapi tak tutup dengan sembahyang subuh berjamaah, sangat tak betul. Tuan-tuan sekalian, sangat tak betul. Bukan kata tak bermanfaat. Dengar elok. Saya tuan-tuan ni zaman viral ni dia lain. Tak betul kita kata cara ibadat. Sebab yang pertama sekali, qiyamul lail sunat. Sembahyang subuh berjamaah itu fardu. Sembahyang subuh fardu. Itu satu. Qiyamul lail tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bangun 2 jam, 3 jam, tak boleh lawan sembahyang subuh berjamaah. Macam mana Ustaz sebut tu, ada dalil ke? Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pun tahu sebenarnya. Cuma kadang-kadang bila tak sebut tak main. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, barang siapa yang mengerjakan salat isyak berjamaah, dia sama seperti bangun separuh malam. Dan siapa yang sembahyang subuh berjamaah, dia sama seperti bangun keseluruhan malam. Jadi kalau kita bangkit qiyamul lail sembahyang tahajud habis-habis tinggi tuan-tuan sekalian 2 jam, 3 jam, itu bukan keseluruhan malam. Sembahyang subuh berjamaah, sebab itu Rasulullah hujung sekali sembahyang sunat sebelum subuh. Itu pun hebat, kerana 2 rakaat sebelum subuh sama seperti lebih baik daripada dunia dan segala isi. Dan selepas itu sembahyang subuh. Jadi kena mula yang fardu. Dan di sana ada tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala habaq dekat kita sendiri. Dalam satu hadis kursi, Nabi SAW menyatakan, hadis kursi Allah Ta'ala sebut, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidak hamba-Ku melakukan sesuatu yang mana kalau dia nak mendekatkan dirinya kepada Aku, yang paling Aku suka melebihi daripada yang Aku fardukan ke atas dia. Hadis ini tuan-tuan boleh tengok dalam 40 hadis Imam Nawawi, ada hadis ini. Tidak ada sesuatu yang hamba-Ku lakukan, kata Allah, untuk dia mendekatkan dirinya kepada Aku yang paling Aku suka melebihi daripada yang Aku fardu ke atasnya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, wirid-wirid yang lain itu, Imam Al-Ghazali kalau tuan-tuan baca kitab Ihya Ulumuddin, dia susun wirid itu dengan fardu dulu. Mana jaga yang fardu. Setelah itu barulah susun yang sunat-sunat. Barulah susun tadi ni. Susun dia panggil apa? Mula, sebab itu tuan-tuan sekalian, wirid kita ni kalau tuan-tuan nak mula dengan pagi, mulakan dengan sembahyang subuh berjamaah. Setelah itu Nabi sebut dalam satu hadis Sunan Tirmizi, sesiapa yang menunaikan solat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sehingga menjelang pagi, sehingga naik matahari, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, sembahyang duha 2 rakaat, maka sama seperti mengerjakan haji dan umrah. Nabi ulang 3 kali, tamatan tamatan tamatan. Jadi mula sekali tuan-tuan sekalian, ini cara kita nak susun, cara kita nak tasbih, dia panggil nak susun wirid sembahyang subuh berjamaah. Dan sebelum tu sembahyanglah sembahyang sunat sebelum subuh. Selepas itu Nabi kata duduk sampai duduk berzikir kepada Allah sampailah matahari naik. Jadi di antara sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh berjamaah dengan matahari naik itu nak buat apa? Itulah letak tadi zikir tadi ni. Sama zikir 3 tadi ni ataupun zikir 7 tadi ni.
Dan di samping tuan-tuan sekalian, baca juga Quran. 2 muka ke 3 muka ke. Quran jangan tinggal tuan-tuan sekalian. Dan kalau boleh mula Quran dulu. Mula Al-Quran dulu. Kerana Quran ni tuan-tuan sekalian, kalau zikir-zikir yang lain 10 tu alhamdulillah, astagfirullah tadi 10. Mana astaghfirullahalazim 10. Tapi Quran ini satu huruf 10. Satu huruf itu 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 170 kalau tak silap, atau 190. Tapi zikir lain subhanallah itu 10. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, tu cara nak menyusun. Nak susun bagi tepat, bagi elok. Tapi kalau tuan-tuan kata ustaz sebut, boleh sebut lah, saya ni memang tak ada lah, saya pagi-pagi tu memang kena keluar dah hantar anak sekolah. Ini tuan-tuan jaga sembahyang sebelum subuh berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, 2 tu saja. Kemudian pagi untuk mengelakkan tuan-tuan tinggal Quran ni, bacalah juga qul huwallahu 3 kali, qul ya 3 kali, qul a'udzul falaq, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzul falaq 3 kali, qul huwallahu, qul a'udzu binnas 3 kali. Itu ada hadis Nabi, sunnah Nabi. Kadang-kadang kita ni terlalu idea sangat. Saya ni berazam ni, dah ustaz sebut Quran kena baca ni, saya nak berazam, saya nak baca setiap pagi tengah juzuk Quran. Pagi esok dia baca, lepas tu tengah juzuk ke mana, semuka pun ke mana. Sebab tu kita kena praktikal dengan diri kita. Macam mana kita kena fikirkan, kukuk mana pun Quran baca. Selain daripada sembahyang lah, kukuk mana pun baca. Itulah tuan-tuan sekalian. Kalau 4 kali kuliah dah 1 Quran, kuliah Quran Falaq. Sebelum hantar anak sekolah ke, tuan-tuan sekalian, pejam mata Ustaz, siap-siap baca je, siap. Qul huwallahu 3 kali, Qul Falaq 3 kali, Qul a'udzu binnas 3 kali, selesai. Untuk hari itu selesai. Begitulah juga tuan-tuan sekalian, yang lain-lain pun bila tuan-tuan nak buat begitu. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, cara kita beramal ini, teringat saja buat terus. Jangan menangguh, jangan duk kata nak tunggu ada amalan istiqamah. Tapi ada amalan-amalan teringat saja buat. Contoh ada perempuan tak boleh nak istiqamah sembahyang duha. Tapi bila teringat saja, lama tak sembahyang duha. Teringat Allah Taala hantar mungkin malaikat lah duk bisik dekat kita. Pagi itu tuan-tuan sekalian, buat sembahyang duha walaupun 2 rakaat. Jangan sia-siakan ingatan, tazkirah yang sampai dekat kita tu. Khawatir itu. Dan biasa tuan-tuan sekalian, khawatir yang baik itu dia sama ada 2. Sama ada daripada malaikat ataupun daripada hati kita. Dan daripada hati kita. Hati kita memperingatkan kita. Lama tak sembahyang duha ni. Tak apa, walaupun kita tak boleh buat tiap-tiap hari, tapi dah ada orang peringat kita. Hari itu kita sembahyang walaupun 2 rakaat. Esok kita kira lain. Tapi kalau dia peringat tiap-tiap hari, itu menunjukkan bahasanya tuan-tuan sekalian, memang hati kita atau malaikat tu memang dia nak kita buat duha tiap-tiap hari. Dan kita mampu. Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan sekalian, dia tidak akan memberi ilham kepada hamba dia, melainkan dia tahu bahasanya hamba dia mampu buat. Sebab itu kadang-kadang dia main tuan-tuan sekalian, peringatan dan sebagainya, memang kerana kita mampu, insya-Allah. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, walaupun kita janji kata tadi nak baca hadis 2, rasanya macam minggu ni tak kot, minggu depan. Masa azan dah, minggu depan insya-Allah kita itulah sampai habis surah As-Saff. Separuh sikit kita ambil ayat Quran sikit, dan juga sikit hadis Nabi dalam 1 ataupun 2 hadis tentang jihad. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.